Okay, selamat pagi semua. Okay, hari ni cikgu akan sambung subtopik yang hari tu. Okay, itu apakah unsur dalam suatu set. Okay, kita nak tengok. Okay, unsur dalam suatu set ditakrifkan mengikut ciri-ciri yang tertentu. Okay, setiap unsur itu mesti memenuhi syarat set yang ditakrifkan. Okay, contohnya set A ialah buah-buahan tempatan di Malaysia. Okay, jadi contoh unsur buah-buahan tempatan apa? Durian, apa lagi? Tembikai, langsat. Okay. Jadi kalau di sini durian ialah buah-buahan tempatan. Okay, maka durian ialah unsur bagi set A. Okay, simbol epsilon, ni simbol ni kita nama dia epsilon Okay, digunakan untuk mewakili unsur set itu. Okay, jadi macam mana kita nak tulis unsur? Okay, jadi durian unsur bagi set A. Okay, kalau apple. Apple ni buah-buahan apa? Buah-buahan luar negara. Itu buah-buahan bukan tempatan. Jadi apple bukan unsur bagi set A. Okay, kalau bukan unsur, kita akan buat palang dia macam ni. Slash macam tu Okay, jadi apple bukan unsur bagi set A. Okay, awak tengok contoh 2 muka surat 251 Okay, diberi P dia punya ni X, di mana X ialah nombor perdana. Okay, dan syarat satu lagi. Okay, kedudukan X tu, okay, nilai X lebih besar ataupun sama dengan kosong dan X tu kurang atau sama dengan 20. Okay, lengkapkan setiap yang berikut dengan simbol unsur, simbol epsilon ataupun bukan unsur lah. Okay, jadi sekarang kita ada dua syarat di sini. Syarat yang pertama, set P kita itu adalah nombor perdana dan dia adalah di antara 0 hingga 20. Jadi yang pertama awak perlu senaraikan dia punya unsur bagi set P. Okay, nombor perdana adalah bermula dengan 2 Okay, nombor perdana ni apa? Okay, nombor perdana, okay, nombor yang boleh dibahagi dengan diri dia sahaja dan 1. Okay, jadi 2 tapi bermula dengan 2 lah Okay, 2, 3, 4 bukan nombor perdana sebab 4 kita boleh bahagi dengan apa lagi? Ya, kita boleh bahagikan dengan 2. Jadi ini adalah kita dah senaraikan nombor perdana sehingga 19 sahaja sebab dalam ni syarat dia adalah kurang ataupun sama dengan 20. Okay, baru kita tengok soalan. Okay, 5 ini unsur ke tak dalam P? Maksudnya 5 ada tidak di dalam P? Ada. Jadi bila ada di dalam set P, jadi 5 adalah unsur bagi P. Okay, kemudian 8. Awak tengok dalam set P. 8 ada tak unsur dalam set P? Okay, tidak ada. Jadi 8 bukan unsur bagi P. Okay, begitu juga dengan 19 dan 1. Okay, bagaimana kita nak menentukan bilangan unsur dalam suatu set? Okay, contohnya ini kita ada set P. Okay, jadi kalau nak cari dia punya bilangan unsur adalah N, P. P ini apa set yang kita tentukan tadi? N ini maksudnya adalah bilangan. Okay, jadi P sama dengan A, B, C, D, E, F. Okay, ini adalah unsur bagi set P. Okay, jadi bilangan unsur bagi set P adalah 6. Okay, kenapa 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NP sama dengan 6. Okay, kita tengok contoh yang ketiga. Masih lagi dalam bilangan unsur dalam set. Okay, P ialah huruf dalam perkataan wawasan. Okay, dan Q di mana X dia adalah nombor 2 digit. Yang hasil tambah digitnya sama dengan 7. Okay, cari bilangan set P dan bilangan set Q. Sebelum kita cari bilangan, awak perlu senaraikan dia punya unsur. Okay, jadi P adalah apa tadi? Huruf dalam perkataan wawasan. Jadi huruf dalam perkataan wawasan adalah W, A, S, N. Pastikan kita koma selepas kita tulis setiap unsur. Okay, kalau ada unsur yang berulang, satu kali saja kita tulis. Okay, contohnya W, ada 2 kali kan yang sama? Okay, satu saja kita tulis. Okay, jadi N, P sama dengan 4.
Okey, seterusnya adalah kita nak cari bilangan unsur bagi Q. Okey, dia kata adalah X tu adalah nombor 2 digit. Okey, nombor 2 digit ni maksudnya adalah ada dua nombor macam ni lah. Itu maksudnya nombor 2 digit 80, 20. Okey, kalau 100 itu berapa digit? Ya, itu adalah 3 digit. Okey, jadi kita senaraikan di mana hasil tambah digitnya adalah 7. Maksudnya contoh di sini 16 kan? Okey, nombor 2 digit 16. Okey, hasil tambah digitnya. Okey, maksudnya 1 tambah 6 adalah 7. Itu maksud dia. Jadi bila kita senaraikan 16, 27, 34, 43, okey, 52, 61, 70. Okey, kalau 70 70 adalah 0 tambah 7. Tapi awak tidak boleh buat nombor 07. Ini bukan 2 digit. Ini adalah 1 digit. Walaupun hasil tambah dia adalah 7. Tapi ini bukan 2 digit. Ini hanyalah 1 digit. 0 ini tidak dikira. Jadi kita kiralah berapa unsur yang awak dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Okey, yang terakhir kita nak belajar hari ini adalah kesamaan set. Okay, bila kita dengar kesamaan, maksudnya adalah sama, serupa. Okay, jadi kalau dalam set apa maksudnya? Contohnya set A adalah huruf H, A, R, U, M. Okay, set B pula huruf M, U, R, A, H. Okay, set C pula adalah R, U, M, A, H. Okay, jadi kalau kita tengok setiap unsur dalam set A, B dan C adalah sama. Okay, jadi setiap unsur dalam ketiga-tiga set ini adalah sama. Jadi kita boleh buat kesimpulan. Okay, A sama dengan B sama dengan C. Okay, di mana A sama dengan B, A sama dengan C, B sama dengan C. Sebab semua unsur di dalam set itu adalah sama. Jadi kita boleh buat kesimpulan. Setiap unsur dalam 2 atau lebih set adalah sama. Okay, jadi set itu adalah sama. Jika. Okey, kita tengok contoh yang keempat. Okey, terangkan sama ada pasangan set berikut ialah sama set ialah set sama ataupun bukan. Okey, jadi kita tengok di sini P apa set tarifan dia. Okey, huruf vokal dalam perkataan sekolah. Awak kena tahu huruf vokal tu apa Q, huruf vokal dalam perkataan kejohanan. Okay, huruf vokal tu adalah A, E, I, O, U. Okay, itu adalah huruf vokal. Okay, yang kedua adalah F, kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 50 dan G, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Okay, tadi kita tengok P ialah huruf vokal dalam sekolah. Jadi bila kita senaraikan, kita cari mana unsur huruf vokal adalah E, O, A. Okay, lepas tu Q dia kata huruf vokal dalam kejohanan. Jadi kita senaraikan adalah E, O, A. Okay, take note sini unsur A yang sama tidak perlu diulang. Okay, jadi setiap unsur dalam set P adalah sama dengan setiap unsur dalam set Q. Jadi bila dia sama, jadi set P sama dengan set Q. Okay, kita teruskan yang B. Okay, F adalah kuasa 2 sempurna. Okay, kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 50. Okay, apa itu kuasa 2 sempurna? Okay, mula awak senaraikan nombor 1, 2, 3, 4. Okay, 5. Okay, 6, 7. Okay, kuasa 2 sempurna adalah bila kita kuasakan nombor tersebut. Jadi 1 kuasa 2, 1. 2 kuasa 2, 4. 3 kuasa 2, 9. 4 kuasa 2, 16. 5 kuasa 2, 25. Okay, 6 kuasa 2, 36. 6 kuasa 2, 36. 7 kuasa 2, 49. Okay, 8 kuasa 2 tak boleh lah. Sebab 8 kuasa 2, 64. Dan lebih daripada 50. Okay, ini maksudnya nombor kuasa 2 sempurna. Kita kuasakan 2 daripada nombor yang asal. Okay, G adalah 4, 9, 16, 25, 36, 49.
Okay, jadi kalau kita tengok di sini, okay, ada satu nombor ataupun ada satu unsur. Satu ini adalah unsur dalam set F. Okay, tapi satu tidak ada dalam G. Jadi satu bukan unsur bagi set G. Okay, bila setiap unsur dia tidak sama, jadi set F tidak sama dengan set G. Kalau tak sama, kita buat macam ni. Okay, cikgu harap awak faham. Okay, sekian. Terima kasih.